Dalam ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menyebut wala ya'tunaka bimasalin. Wala ya'tunaka bimasalin. Dan tiadalah sesekali orang-orang kafir itu mendatangi kamu wahai Muhammad. Tiadalah orang kafir itu datang ataupun mai dekat Nabi Muhammad bimasalin, dengan membawa misal-misal, atau sebagaimana yang saya sebut, ada setengah terjemahan dengan membawa sesuatu yang ganjil dan pelik. Apa dia misal-misal, apa dia sesuatu yang ganjil atau pelik? Mereka ni mendatangi Nabi Muhammad dengan membawa dakwaan-dakwaan yang tidak benar tentang Al-Quran, membawa tuduhan-tuduhan yang tidak berasas tentang Al-Quran, membawa perkataan-perkataan yang dilemparkan secara tidak ada asas sama sekali. Seperti ucapan-ucapan di awal tadi, mari merapu, mari merabang semata-mata nak menjatuhkan Al-Quran dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila keadaan demikian berlaku, illa ji'naka bil haqq, kecuali kami akan mendatangkan kepadamu wahai Muhammad sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, wa ahsana tafsira, dan sebaik-baik penafsiran serta penjelasan. Macam ni. Dalam ayat ni Allah nak bagi tahu bahawa tidaklah sesekali orang-orang kafir ini datang kepada Nabi Muhammad dengan membawa sesuatu. Sesuatu tadi berupa yang kita sebutkan tadi. Wak mari tuduhan, wak mari dakwaan, wak mari lemparan kata-kata yang tak ada asas. Jadi bila mereka datang tu semata-mata nak menyanggah apa? Nak menyanggah kebenaran Al-Quran dan nak menyanggah kebenaran kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali Allah habaq, dia akan mendatangkan dari sudut respon balas daripada Allah jawapan ke atas persoalan mereka dengan perkataan-perkataan yang lebih benar, yang lebih tepat, yang lebih terang, yang lebih jelas, yang jauh lebih fasih daripada ucapan-ucapan dan perkataan-perkataan mereka. Dan ini jugalah yang disebutkan oleh seorang tabi'in yang besar, iaitu Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair telah meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, salah seorang sahabat besar, berkaitan dengan firman Allah yang disebutkan ni, iaitu apa dia? Wala ya'tunaka bimasalin. Wala ya'tunaka bimasalin menurut Sa'id bin Jubair ialah perkataan-perkataan ataupun dakwaan yang dibawa oleh mereka semata-mata nak menjatuhkan reputasi dan kredibiliti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nak menjatuhkan reputasi dan kredibiliti firman Allah tu sendiri, iaitu Al-Quran. Mereka nak sanggah Nabi Muhammad dengan bawa hujah dan perkataan demikian, mereka nak sanggah firman Allah Al-Quran dengan kenyataan demikian. Itu tujuan mereka datang, illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Imam Sa'id bin Jubair menyebutkan dalam hal tersebut tidak dapat tidak, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan malaikatnya yang mulia, iaitu malaikat Jibril alaihi salam, untuk menyampaikan amanahnya berupa ayat-ayat Al-Quran yang berisikan jawapan-jawapan terhadap persoalan mereka. Tujuan mereka jelas nak jatuhkan Nabi, tujuan mereka jelas nak melecehkan ayat-ayat Allah. Dan Allah juga akan membalas respon tersebut. Dia akan turunkan wahyu kepada Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk jawab balik, jawab balas kepada hujahan-hujahan dan tomahan-tomahan daripada mereka. Jadi ini menunjukkan bahawa isu dan persoalan ini begitu besar. Di sisi siapa? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan perkara kecil, kerana soal meremehkan perkataan Allah, soal meremehkan Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bukan perkara kecil.
Atas sebab itulah Allah sentiasa menurunkan ayat-ayat yang berupa balasan-balasan jawapan kepada setiap persoalan mereka. Satu hal. Dan juga setiap ayat yang turun ni nak menceritakan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisinya. Mereka tuduh Muhammad ni bukan Nabi, Muhammad ni bukan Rasul. Bahkan bukan je menafikan kedua-dua hal tu, bahkan banyaknya lemparan dan tomahan yang kita tengok dalam sejarah dan sirah Islam tu sendiri. Bukan setakat nafi Muhammad hang bukan Nabi, bukan setakat nafi Muhammad hang bukan Rasul, tapi mereka topak, mereka tambah dengan tuduhan-tuduhan hak tak ada asas. Muhammad orang gila, pernah dituduh pada Nabi? Ya. Muhammad ahli sihir, pernah dituduh pada Nabi. Muhammad kurang siuman, Muhammad gila perempuan, Muhammad gila kuasa. Apa tuduhan yang tak pernah mereka bagi pada Nabi? Semata-mata nak jatuhkan Nabi. Tapi turunnya ayat-ayat Quran dari satu sisi tertentu, sudut tertentu, Allah nak menunjukkan kemuliaan Muhammad tu di sisi dia. Sebab itulah banyaknya turun ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kita tengok konteks ayat turun. Ada ayat Al-Quran yang turun pada Nabi Muhammad pada waktu pagi. Ada yang turun pada waktu petang. Ada Quran turun pada waktu siang. Ada ayat Quran turun pada waktu malam. Ada ayat Al-Quran turun waktu Nabi dalam safar. Apa dia safar? Waktu berjalanan, waktu bermusafir. Dan ada ayat Al-Quran yang turun sewaktu Rasulullah duk menetap di suatu tempat. Tak kiralah Mekah ke Madinah ataupun di antara keduanya. Ada ayat Al-Quran yang turun pada Nabi pada musim sejuk. Ada ayat Quran turun pada Nabi pada musim panas. Ada ayat Al-Quran turun pada Nabi sewaktu Nabi sorang-sorang bersendirian. Ada ayat Quran turun waktu Nabi dengan sahabat atau individu-individu lain. Ini telah dicerakinkan dengan sempurna oleh ulama-ulama dalam satu ilmu khas dipanggil ulumul Quran. Inilah nak menunjukkan bahawa Quran ini adalah satu kalimah yang agung, firman Allah yang agung dan kemuliaan Rasulullah itu sendiri. Dan ini berbeza dengan cara turunnya kitab-kitab sebelum ni yang mereka dakwakan tadi. Sebelum ni turun sekaligus saja. Bila sekaligus ni time frame dia tu limitation, terhad. Waktu tu saja. Kalau tahun tu, kalau pukul tu, kalau masa tu, kalau time tu dah. Tak ada macam hak ulama pecah-pecah tadi, musim panas, musim sejuk, siang, malam tadi. Itu kelebihan Al-Quran. Dan ni juga menunjukkan kemuliaan Nabi ketimbang ataupun berbanding dengan Nabi-Nabi dan Rasul yang lain. Sebab tu Imam Ibn Katsir menyebutkan lagi sebagai contoh. Imam Ibn Katsir sebut Al-Quran ini adalah kalimah firman Allah yang paling agung dan Nabi Muhammad ini adalah Nabi dan Rasulnya yang paling agung. Sebab Al-Quran ini ada dua ciri penting, dua sifat penting kekhususan dia. Apa yang Ibn Katsir sebut dalam tafsir dia, dua ciri penting dan sifat penting. Pertama, baik, ciri ataupun sifat kekhususan Al-Quran yang pertama ialah dari satu sudut Al-Quran ini berasal daripada alam yang tinggi yang kita sebut Al-Mala'ul A'la, iaitu daripada Lauhil Mahfuz. Kalam ini diturunkan oleh Allah ke Baitul Izzah di langit dunia. Di langit dunia. Ni sekaligus. Betul, hak ni sekaligus. Daripada Mala'ul A'la, Baitul daripada Lauhil Mahfuz turun ke langit dunia yang disebut pada malam Lailatul Qadar tu, hak tu sekaligus. Ciri dan sifat kekhususan yang kedua, daripada langit dunia Baitul Izzah ni diturunkan pula kepada Nabi Muhammad dengan ciri yang berbeza daripada sebelumnya. Hak sebelumnya turun sekaligus, tapi nak hantar kepada Nabi Muhammad, nak habaq kepada Nabi Muhammad ni, dia turun secara tadarruj. Hak kata sikit-sikit, satu-satu, berperingkat. Ada tahap-tahap dia. Sesuai dengan kenapa ayat itu perlu diturunkan untuk satu-satu keadaan ataupun situasi. Itu dia. Dan Imam An-Nasa'i juga telah menyebutkan
satu riwayat ataupun sanad yang ada hubungannya dengan Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, bahawa dia menyebutkan hampir perkataan yang sama. Hampir perkataan yang sama, bahawa Al-Quran ni turun secara sekaligus daripada Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia pada malam Lailatul Qadar, kemudian diturunkan secara berperingkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selepas itu dia membacakan dua ayat ini. Ayat apa? Furqan 33, wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira, dan dia baca satu ayat lagi yang saya sebut dalam surah Al-Isra 106 tadi. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Baik.